agenda dia sama dengan UMNO. Oh, macam ni. Saya tengok dekat sini, dia bukan sebab DAP. Betul tak? Dia yang saya nampak lebih berat bukan sebab DAP tu Malaysia ke apa ke. Dia tak ada isu pun pada Perikatan Nasional ataupun PAS. Yang DAP tu bagaimana? Yang kita nampak PN minta nyawa dekat BN itu je. Kalau tengok ayat yang sebenarnya maksud dia yang tu. Adakah Merbah setuju? Setuju. Dia bukan DAP tu hanya alasan, tapi alasan tu pun kita tak boleh terima sebab PAS sendiri pun bergabung je dengan DAP. Tak, sebelum ni pun dia orang pun pernah bergabung dan tak ada isu pun. Cumanya dia nak jadikan alasan pancing menggunakan DAP alasan dia untuk nak dapatkan mileage daripada BN. Itu yang saya nampak. Itu jawapan dia. Adakah yang lain-lain semua setuju dengan apa yang saya cakap? Saya setuju Bayu. Kalau betul dia nak jadi kerajaan Bayu, kan? Masa pembentukan awal tu, dia tak boleh beri kerajaan bersama dengan PN, tapi dia orang yang menolak, dia orang yang ikut, dia yang sokong. Betul tak Bayu? Lagipun kalau andai kata kita nak jadikan sebab apa kita nak, dia persoalan dia kenapa kita nak gabung dengan PN sebenarnya. Bukan mengapa kita perlu bergabung dengan PN, tapi why? Kenapa kita nak gabung dengan Perikatan Nasional? Persoalannya. Ada sebab tak kenapa kita kena gabung dengan Perikatan Nasional? Ada tak sebab? Dan sebabnya satu lagi lah. Bila berkata apa kita tak bergabung dengan PN? Baik, biar Abang jawab. Okey, begini. Apabila kita nampak Barisan Nasional, Perikatan Nasional, GPS, GRS sama-sama bergabung membentuk kerajaan, maksudnya di situ dominannya adalah Bumiputera Melayu Islam itu mendominasi kerajaan, memimpin dan juga memakmurkan negara tanpa ada campur tangan daripada yang dikatakan nan bumi itu sendiri. Kan? Okey? Kita akan nampak dekat sini, ini apa yang pernah diperkatakan oleh Tun Dr. Mahathir Mohamad, di mana kekuatan orang lain, contoh macam kata bangsa Chinese, kekuatan mereka adalah melalui ekonomi. Jadi kita Bumiputera Melayu Islam ni, apa kekuatan ni kita ada? Melainkan kekuatan politik itu sendiri. Baik, kenapa, baik, terima kasih. Kenapa benda tu tak difikirkan sebelum menyerang UMNO hari itu? Kenapa sibuk untuk musnahkan kekuasaan Melayu BN pada ketika itu? Kenapa sekarang baru nak fikir pasal itu? Sedangkan hari itu yang merosakkan kuasa Melayu adalah daripada Perikatan Nasional menyerang UMNO betul-betul dengan penuh fitnah dan nista segala-galanya. Silakan. Okey, begini. Kita sedar, kita fahami bahawa 2022 itu Barisan Nasional tolak oleh majoriti rakyat Malaysia. Namun untuk hal kini bagi UMNO untuk mengembalikan balik ke keyakinan di kalangan rakyat Malaysia tersebut adalah melalui dengan bersama-sama menubuhkan kerajaan dengan Perikatan Nasional, GPS dan juga GRS. Di samping Barisan Nasional itu tidak melibatkan diri di dalam pentadbiran negara. Bukankah itu yang terbaik sebenarnya? Kerana dalam proses untuk memulihkan kembali imej UMNO, Barisan Nasional yang sudah tercalar itu. Mana mungkin orang yang mencalarkan ataupun Perikatan Nasional yang mencalarkan imej UMNO nak fikir macam mana nak pulihkan calar yang ada pada UMNO. Sedangkan yang rosakkan benda ni, yang membawa naratif ni adalah daripada PN sendiri. Merosakkan UMNO. Sehingga kan sanggup lompat dan merosakkan daripada dalam dan luar. So, macam mana kita nak terima satu pasukan yang merosakkan imej UMNO dan dia cakap dia nak betulkan imej UMNO? Apa pendapat semua dengan alasan yang dia orang nak buat? Adakah ini satu sandiwara? Teruskan. Betul, saya setuju. Sebab kalau kita tengok, diorang yang memerlukan memerlukan diorang. Yang hari ini pemimpin diorang ni yang berkata-kata tak bersama dengan UMNO. Betul tak Bayu? Yes.
Sebab ya, saya melihat hari ini ya, dalam sudut ya, hari ini digemburkan orang minta UMNO bersama PN, UMNO bersama PN. Tak adalah. Sedangkan dakwah itu, ya, makna dakwah mengatakan AMDAP sehingga hari ini masih wujud, ya. Dan di mana hari ini kita melihat pula dalam sudut kepimpinan PN itu sendiri masih menyerang UMNO secara pribadi, termasuk dalam sudut luar. Itulah. Bagaimana dinyatakan hari ini yang UMNO ni perlu duduk bersama dengan mereka. Ini realiti. Itu kalau tadi cakap, kalau cerita dulu, okeylah kita tolak cerita dulu. Tetapi keadaan hari ini masih lagi ya propaganda menyatakan kita ni adalah satu parti yang kecil ini, ya, bagi saya yang orang kata secubit kudis ini, ya, menjadi orang kata imbang balik kepada kajian hari ini, ya, orang kata orang kata dibawa dengan orang kata dengan dayah-dayah mereka mengatakan kita ini dalam sudut yang tidak bagus. Dan realiti dia, kita kena faham ya, sudut ya apabila dalam kepimpinan PN tu sendiri orang kata mengeluarkan amanat-amanat yang tidak baik kepada UMNO itu sendiri. So, jadi kat sini, siapa sebenarnya yang menjaga Melayu Islam tu sendiri dalam sudut konteks dia, kita Bumi Putra. Ini realiti. Yes. Lah ni macam ni. Kita tak payah pening kepala lah. Kita dah nampak dah situasi yang ada. Dan kita dapat jawapan. Perhubungan perpaduan ni, hubungan kita suatu persinggahan, bukan pengabadian yang rela. Okey. Hubungan yang ada sekarang ni, orang nak berhubungan kita, hubungan yang ada. Cerita dia kita dah nampak. Next PRU yang terbaik adalah BN bergerak secara solo. Menyelesaikan semua masalah. Betul tak? Selesai semua masalah. Lah ni sekarang ni memang kita perpaduan sebab ini persinggahan. Perpaduan bukan aset. Dia hanyalah liability. Benda mampu milik. Belum tentu lagi PRU 16 perpaduan akan bergabung ataupun hendak menerima BN jika BN tidak begitu padu. Betul? Jadinya timba balik macam mana pun BN tetap menjadi kerajaan walaupun dia tidak bergabung di dalam PRU 16. Sebab BN miliki kemampuan untuk bertanding seluruh 122 kerusi. Jikalah BN berjaya capai 50% kerusi daripada 122 kerusi, BN tetap menjadi kerajaan, malah lebih kukuh daripada hari ini. So jawapan dah ada, tak payah fikir pasal Perikatan Nasional. Teruskan bersama perpaduan yang ada dan tingkatkan, hebatkan UMNO, hebatkan Barisan Nasional. Itu tugas kita adalah jaga rumah kita. Itu je lah. Simple kan? Adakah berat pada tuan-tuan? Silakan. Jaga rumah kita, betul-betul jaga rumah kita. Hari-hari boleh tanya lagi, tak ada masalah. Kita hari ini berujar betul. Kita pun tak ada orang kata ni dalam sudut mempertikai, tak ada. Tapi kita membawa sebab, ya, memberi jawapan kenapa, mengapa, itu je untuk pencerahan. Okey, terima kasih kerana berikan saya peluang untuk saya menyatakan sesuatu dalam keadaan yang suasana harmoni. Maksudnya tiada orang kata kita bercakaran antara satu sama lain. Okey, saya begitu menghargainya. Ini saya katakan sekadar pandangan saya saja. Betul. Yes. Maksudnya saya bukanlah orang kata mewakili mana-mana parti politik. Cuma ada kalanya juga terfikir dalam pemikiran saya itu, kerana kita sudah orang kata bertahun-tahun lamanya kita dimomokkan dengan DAP. Namun ketika ini Barisan Nasional bersama dengan Pakatan Harapan, di mana komponen dalam Pakatan Harapan itu terdapatnya DAP berada dalam collusion tersebut.
Betul? Kan? Yes. Jadi problem dia sekarang DAP yang dibawa tu pada saya sebab saya daripada PAS. Betul tak? Saya daripada PAS. Mungkin cara saya berfikir berbeza sedikit. Sebab alasan DAP itu adalah isu alasan politik supaya tidak bersama dengan DAP waktu kita bersaing dulu dalam politik. Namun di saat DAP memerintah di Pulau Pinang sampai sekarang pun, daripada awal DAP pegang Penang, Barisan Nasional tidak pernah mengabaikan kebajikan terhadap pemerintahan DAP dan juga parti DAP. Sebab apa? DAP juga rakyat Malaysia yang sah. Betul. Jadi kita anggaplah sebenarnya itu hanyalah the game of politik daripada modal UMNO masa tu. Dan kemudian hari ini penyatuan yang berlaku, kalau kata kita nak anggap DAP tu macam tu, DAP tetap rakyat Malaysia, parti yang sah dalam negara. Dia bukan isu tu lah. Cumanya sekarang ni apa yang kita fikirkan bukan tentang DAP tu siapa, bukan Perikatan Nasional siapa, bukan PH tu siapa. Tetapi tentang Barisan Nasional itu mesti dikembalikan, ditampuk penguasaan sepenuhnya, insya-Allah. Sebab apa? Kita pernah merasai sepanjang pemerintah Barisan Nasional, semua orang dapat keadilan, semua orang dapat manfaat lebih baik daripada sebelumnya. Silakan. Okey, saya tak nafikan. Boleh dikatakan setiap yang pernah menjadi Perdana Menteri di Malaysia itu semuanya berasal dari UMNO, betul lah? Yes. Tak ada seorang yang pun yang bukan tidak berasal dari UMNO. Termasuklah PMX sekarang ni. Kan? Yeah. Namun, kita nak katakan kalau kita kata ada satu parti itu berkhianat, ada satu parti itu adalah parti musuh kita. Bukankah di dalam politik itu adalah there is no permanent enemy, there is no permanent friend. Betul. Maksudnya, bila-bila masa sahaja kerjasama politik itu akan berlaku. Selagi mana sama ada untuk menjaga kepentingan parti politik itu ataupun kepentingan negara itu sendiri. Okay. Itulah, betul lah macam tuan cakap. Cuma saya kata, sekarang ni apa yang perlu BN fikirkan, UMNO fikirkan tentang grow. Dan peluang grow tu dia ada. Dia ada di sudut ekonomi dia ada di sudut pengaruh dia. Why? Buat apa nak fikir tentang Perikatan Nasional, Bersatu, DAP. Fokus pada UMNO dan Barisan Nasional sendiri. Simple je, tak payah pening kepala fikir tentang orang lain. Sebab tu dalam sudut untuk memperkasakan ya, hari ni saya bercerita atas room UMNO ya. Sebab saya nak memperkasakan UMNO. Yes. Dan melihat hari ini, biar masyarakat hari ini melihat UMNO baharu itu. Ya. Sebab tu apabila kita dengar juga ya dasar-dasar mengatakan, PMS ni menyatakan yang di mana PH akan bekerjasama dengan UMNO ya. Tapi kita kena lihat konteks dia. Adakah dikala selepas pilihan raya? Kita kena faham tu. Sebab tu UMNO ni dia menjadi dalam satu sudut, kita lihat perjuangan UMNO dulu ya, bersama dalam sudut Barisan Nasional, dia bertanding solo. Dia tidak membawa gabungan-gabungan lain untuk bersama dengan dia. Dan dia sedia menerima kekalahan dan kemenangan itu dengan secara terbuka. Dan hari ini, perlawanan-perlawanan yang datang ya untuk membentuk kerajaan itu pun dalam sudut keterbukaan. Dia terbuka. Dan hari ini pun, kerajaan hari ini, ya seperti Pak Yus cakap, kerajaan hari ini adalah saya meletakkan titik tolak untuk UMNO bangkit. Betul. Ya? Kalau kita tidak mengambil pendekatan ini dan kita melihat hari ini DAP itu adalah jurang yang menyebabkan kita hari ini terpaksa berpecah, bagi saya itu naratif ya dalam sudut persepsi masyarakat. Yes. Tetapi hari ini UMNO masih dengan pendirian dan dasar dia, di mana ya kita sedia maklum UMNO dan ahli UMNO itu sendiri pun memang nak UMNO bergerak solo dan sedia menerima apa jua pun keputusan selepas PRU. Itu realiti dia. Dan kita pun sedia maklum ramai di kalangan ahli UMNO yang tidak bersetuju dengan DAP, yang tak nak bersama dengan DAP. Tetapi inilah ruang ya yang kita perlu bawa ya dalam sudut apa matlamat untuk PRU akan datang. Yang kita sedia maklum di mana
kursi-kursi yang dimenangi oleh PN tu mewakili suara UMNO. Itu kena sedia maklum. Ya. So jadi terpulang kepada masyarakat. Tu saya kata tadi, masyarakat dia kena berfikiran terbuka. Adakah hari ini makna kerajaan akan datang, pasal kita bukan penentu tau. Penentu adalah pengundi-pengundi. Tak Betul. kira dia ahli ataupun pengundi atas pagar. Dan sudut di hari ini, tugas kami adalah memberi maklumat kepada pengundi atas pagar apakah pendirian UMNO. Itu dia. Sebab selagi mana dalam sudut perlembagaan parti itu sendiri yang dibawa atas perjuangan dia, tidak orang kata melanggar rasa-rasanya, bagi saya jalan dia. Sebab tugas dalam sudut konteks, dan hari ini kami juga menjadi suara untuk mengkritik kepimpinan kerajaan yang mana lemah. Kami akan kritik, kami tak teragak-agak. Sebab apa? Kita nak hari ini rakyat yang mana masyarakat melihat inilah dia titik perjuangan yang sebenar, bukan untuk individu tetapi untuk rakyat tu sendiri. Itu saja daripada saya. Yes. Cuba you tengok kedua-dua belah pihak PH dan juga PN masing-masing mengharapkan UMNO bersama, BN bersama dengan mereka. Bermakna sebenarnya BN tak perlu fikir pun kedua-duanya. Hanya fikir tentang macam mana dia nak grow. Itu je cakap secara kurang ajak dia macam tu lah. Bukan apa. Dia suka tak suka, pimai-pimai, dia orang akan nak kepada UMNO juga. Dia akan nak kepada BN juga untuk bergabung jika tak cukup simple majority. Itu memang berlaku. Jadi tidak ada kepentingan jika UMNO kecilkan kuasa peti undi dia. Teruskan. Setuju tak semua? Apabila Presiden PAS dia menyatakan, kami tak kira lah orang tu orang muda, orang tua, orang cerdik dan juga orang bodoh, kerana undi satu itu, undi tetap juga satu. Walaupun orang tu cendekiawan, dia mengundi tetap juga satu undi. Orang yang bodoh, orang yang jahil, orang yang tua itu mengundi, anak-anak muda juga mengundi, juga tetap sama mewakili satu-satu daripada pengundian mereka. Setuju tak apa yang diberitahu oleh Presiden PAS itu sendiri? Di sudut pemahaman tentang undian, yes. No, bukan politik. Undian, yes. Di sudut undian, betul. Sebab setiap orang hanya boleh bawa satu kertas undi. Maksudnya di sini, Barisan Nasional juga wajar menggunakan taktikal yang sama demi memenangi kerusi pada masa akan datang. Maksudnya tidak kira daripada mana-mana golongan sekalipun. Sama ada golongan tu cendekiawan ke, golongan marhain ke, golongan kayangan ke, ataupun golongan yang bodoh macam mana sekalipun. Kerana undi tetap juga mewakili satu. Betul? Betul? Ari, kenapa tidak melihat dalam sudut konteks meluas di mana hari ini kita yang membawa suara itu, satu undi adalah mewakili satu undi suara rakyat. Kan itu lebih molek tanpa melibatkan siapa yang bawa. Bagi pandangan saya itu lebih baik. Sebab apabila kita membawa, kalau nak kata dalam sudut pemimpin, semua pemimpin bercakap macam tu. Tetapi kan adalah molek sekiranya kita bercakap, satu undi itu mewakili satu undi untuk suara rakyat. Itu lebih molek. Sebab apa? Kita tak perlu merendah-rendahkan sesiapa pun. Sebab tu saya cakap tadi, kita tidak melihat liability hari ini. Kita bercerita dalam sudut orang kata presiden dibawa. Tak, itu adalah hak rakyat. Dan rakyat pun sedia maklum. Sebab dia tahu, dia tidak boleh bawa dua undi. Tetapi undi satu ini penentu untuk dia memilih pemimpin, mahupun dalam peringkat tertinggi ataupun dalam peringkat setempat. Ini yang kata pendekatan dia. Itu saja. Jadi maksudnya sekarang ni UMNO, BN boleh rest untuk fikirkan tentang siapa nak gabung dengan dia. UMNO hanya perlu fikirkan macam mana dia nak grow lebih baik daripada sekarang. Itu je.
Kerja dia. Tak payah pening-pening kepala. Nak kira kawan ni macam mana. Sampai masa dia, UMNO tetap jadi kerajaan. Teruskan. Dekat mana tuan? Sekolah. Kau mana pun UMNO tetap jadi kerajaan. Anak aku masuk pertandingan sains Oh, lepas ya. sekolah. Jawab sains. Semoga kemudahan. Bukan. Alright. Okey. Soalan saya yang lain lagi. Apakah termasuk semua yang ada panel dekat sini dan juga termasuk di bawah itu mendapati seolah-olah apabila Perdana Menteri Malaysia sekarang ini apabila berada di pentas UMNO itu seolah-olah mendominasi UMNO itu sendiri, sedangkan masa zaman 33 bulan ianya tidak terjadi sedemikian. Yalah, masa sekarang ni ada pelah pemerintahan beliau. Dia adalah Perdana Menteri Malaysia. Apa-apa pun keputusan adalah Perdana Menteri Malaysia dan kita tidak boleh ada dua Perdana Menteri. So, zaman pemerintahan dia adalah milik dia. Lagipun biarlah kita tengok craft hasil tangan dia membina negara ni pada 5 tahun ini. Tengok apa yang dia boleh buat. Jadi tak perlu pun kalau kata UMNO nak menonjol sangat ke apa ke, just membantu boleh. Kita anggap dia pengarah, kita ni pun ikutlah apa yang dia buat. Sebab apa? Itu adalah craft dia. Adakah yang lain setuju dengan pandangan saya? Dia kalau melihat dalam sudut kepemimpinan, ya, itu kita tak nafikan, ya. Tetapi dan kita kena sedia maklum apabila terbubar kerajaan dalam bidang kuasa dia. Betul? Untuk menentukan hala tuju sesuatu parti. Sebab suara itu dibawa oleh presiden itu sendiri. Betul. Ini berbeza. Itu saya kata tadi, pemahaman dia mentadbir kerajaan hari ini memang betul. Dia adalah bapa. Tetapi selepas kita bubar, bukan menjadi tunjuk balik kepada kuasa presiden kita sendiri. Yes. Dia macam ni gabungan. Masing-masing rumah masing-masing. Dalam gabungan kita cerita tentang gabungan. Dalam parti kita cakap tentang parti. Betul tak? Itu je. Tak perlu pun kata daripada presiden fikir mendominasikan, perlu memerlukan, cuma respect dia sebagai tangan dia. Sebab dia Perdana Menteri. Bukan Zahid. So, carry on. Dia punya. Apa yang berlaku dengan hari ini adalah tanggungjawab Datuk Seri Anwar Ibrahim. Tu. Sebagai tanggungjawab masing-masing timbalan Perdana Menteri dan menteri-menteri yang lain. Teruskan. Okey, melalui pembentukan sekarang, UMNO itu seolah-olah dianggap sebagai penumpang bagi kerajaan yang sedia ada. Bukankah saya beritahu tadi, moleknya orang kata bersama dengan Perikatan Nasional tersebut, di samping Barisan Nasional itu tidak melibatkan diri di dalam pentadbiran kerajaan itu demi untuk memulihkan imej UMNO itu sendiri. Betul lah tuan, betul lah apa tuan cakap. Macam kita cakap di tuan bercakap di sudut memikirkan tentang orang lain. Yang saya cakap pandangan saya pula, what for you nak fikir tentang orang lain? You dah kerajaan mah. Buat apa you nak fikir bab lain? Kita boleh bina kepercayaan rakyat dengan cara kita, bukan dengan cara bersama dengan Perikatan Nasional. Malah rakyat nampak BN lebih tidak berpendirian jika bersama dengan Perikatan Nasional, jika membatalkan dengan kerajaan yang ada. Dan kemudiannya, BN bukanlah penumpang sebenarnya. Sebenarnya BN adalah pelengkap sebab mereka BN diminta untuk melengkapi mahar untuk menjadi kerajaan. Jadi tidak timbul soal menumpang ataupun tak. Jika menumpang, kenapa menteri-menteri ramai daripada Barisan Nasional? So terimalah hakikat. Orang nak kata kita tumpang ke apa ke, yang kita tahu BN telah dijemput untuk menjadi kerajaan. Karen, silakan. Kau besar pun aku.
Okey. Teruskan. Baik. Okey, baik-baik di sini. Maksudnya di sini apakah nak diperkatakan bahawa kerjasama BN dan juga PH itu hanya sekadar penggal ini sahaja, ataupun ia akan melibatkan penggal-penggal akan datang, ataupun ia tergantung kepada pucuk kepimpinan parti itu sendiri sebenarnya? Okey, jawapan ni saya cakap dan mengikut peribadi saya, tidak terlibat dengan yang lain. Pada saya cukup sekadar penggal ni saja. Dan selebihnya UMNO BN perlu grow dengan cara dia sendiri. Gunakan penggal yang ada untuk teruskan menguatkan. Jadi tidak ada keperluan pun kalau kita nak cakap tentang bergabungan yang akan datang. Itu peribadi saya lah. Peribadi saya, dan saya rasa ramai pun daripada pihak UMNO pun setuju, sebab kuasa UMNO tu dia lebih daripada nak share sesuatu yang tak perlu. Silakan. Sebab orang nak share dengan UMNO ada, tapi UMNO nak share dengan orang tak perlu. Betul tak? Tak perlu kan? Dalam sudut saya sebenarnya kan, saya sebagai orang UMNO, ahli UMNO, kita melihat hari ini pembentukan kerajaan, saya meletakkan pembentukan kerajaan sementara. Betul? Kita tidak melihat dalam konteks hari ini, kerajaan yang ada hari ini, dia akan duduk dalam satu platform yang akan datang. Betul, setuju. Pembentukan kerajaan datang, bukan kita yang menentukan. Waimah presiden itu sendiri. Betul. Tetapi pembentukan kerajaan yang akan berlaku akan datang adalah seperti Tuan cakap tadi, satu undi, satu suara rakyat. Itu sebenarnya. Dan siapa kita nak menentukan kita nak bergabung dengan siapa? Ya, dan kita sedia maklum, UMNO ini dia lebih selesa bergerak sendiri atas platform dia sendiri. Sebab tu saya cakap, sepanjang pilihan raya yang berlaku, UMNO tidak pernah bergabung dengan mana-mana parti. Tak pernah. Dia bergabung atas gabungan dia. Ya, yang di mana ada MCA, MIC, ya, di mana dekat situ dia ada satu lagi kuasa otonomi di Sabah dan di Sarawak. Yes. Itu kita kena faham. Sebab tu bila kita cerita hari ini kita nak menjadi penentu ya kepada UMNO, besok UMNO akan bersama dengan kerajaan ni. Bukan itu penentu dia tuan-tuan. Itu sebab tu saya cakap tadi. Hari ini orang UMNO, kami punya kerja menyedarkan ahli UMNO dan masyarakat dan yang duduk di atas pagar ini, ya, apakah matlamat kami. Sebab tu bila kami berbicara dalam sudut mana yang duduk platform kami, selagi mana kami berhujah dengan, orang kata boleh berhujah dengan baik, kami akan berhujah. Sebab kita tak nak menyentuh sensitivity. Sebab apa? Sensitivity inilah yang akan meruntuhkan perpaduan itu sendiri. Itu daripada saya. Saya setuju. Walau macam mana pun serangan sensitivity tetap ada dan kita kena bersedia untuk menghadapi. Kan? Dengan kebijaksanaan. Itulah. Sebenarnya UMNO tidak ada keperluan pun nak fikir tentang PH ataupun Perikatan Nasional. Cuma diorang yang perlukan UMNO. Simple. Itu simple lah. Jadi UMNO boleh freedom dan boleh lebih fokus mengembangkan parti dan juga gabungan dia sendiri. Lagipun ramai akan lebih mempercayai dengan apa yang UMNO capai. Silakan. Saya dapati di sini ketika zaman 33 bulan dulu, UMNO lebih kuat di mana negeri Melaka, negeri Johor, UMNO itu mampu menubuhkan kerajaan dia sendiri tanpa dan juga berkempen sendiri tanpa ada bantuan daripada komponen-komponen lain. Sedangkan untuk masa dan ketika ini, di mana terdapat berlaku PDRN, pilihan raya kecil, kan, kita nampak di sini di mana terdapat juga parti-parti komponen yang lain, iaitu di dalam Pakatan Harapan itu sendiri yang turun kempen bersama dengan UMNO. Bukankah dilihat di kalangan mata rakyat masyarakat itu sendiri bahawa seolah-olah UMNO itu memerlukan support daripada barisan, daripada kepimpinan, daripada parti-parti yang lain juga. Sedangkan ke 33 bulan tak begitu. Maksudnya kekuatan dia tu ada strength tu pada dia sehingga dia mampu tubuh kerajaan. Betul.
Dan sebenarnya kita nak kata UMNO bukanlah sebuah parti yang sombong. Dan UMNO is welcome siapa-siapa nak membantu. Apatah lagi jika asalnya daripada pihak lawan, tiba-tiba willing untuk membantu. Jadi itu adalah zuhudnya UMNO. UMNO okey untuk menerima support. Dan kita menghargai. Yang penting dia menghargai. Dan tak timbul pun orang nak kata UMNO ni memerlukan ataupun tidak. Sedangkan memang UMNO diperlukan, BN diperlukan oleh semua parti untuk memastikan mereka berada di tampuk kerajaan. Silakan. Okeylah, kita merujuk dalam sudut kenapa UMNO berkempen, ya, di mana dalam sudut kerajaan, saya tak nak meletak parti gabungan, ya, kerajaan yang bekerjasama membantu, ya. Satu je. Adakah selama ini UMNO tu sebelumnya keruntuhan kerajaan itu berlaku, ya, UMNO memerlukan orang kata dalam sudut kerajaan yang ada itu bersama? Tidak pernah, ya. Tapi kita melihat pula dalam sudut dikala UMNO selepas kejatuhan dia, ya, kenapa PAS sedia membantu UMNO dalam sudut berkempen? Saya nak tanya tu je. Kenapa kita nak mengambil titik tolak hari ini yang menjadi isu, sedangkan perkara itu sudah berlaku? Dan adakah orang kata isu yang hari ini, ya, menjadi liability kepada kita nak meninggalkan, ya, orang kata dalam sudut kerjasama itu yang sebelumnya? Tidak boleh. Sebab tu kita ni kena meletakkan dalam sudut pemikiran kita, kenapa dulu PAS bersama UMNO. UMNO bila lu bertanding, PAS membantu. PAS bertanding, UMNO membantu. Sebab dia menjadi dekat situ dikala dia adalah parti yang bekerjasama. Betul. Itu Tak timbul pun. itu memang berlaku. Tapi tak ada masalah pun. menegakkan kerjasama-kerjasama ini. Dan bila dikatakan kenapa UMNO tidak berdiri di atas kaki sendiri, ya, bagi saya itu bukannya satu orang kata satu pendekatan yang baik dalam sudut di mana UMNO perlu mencerminkan diri dia sendiri. Tak kira lah siapa nak bantu dia, walau Waimah pun daripada PN sendiri, ya, tak ada masalah. Kalau kita tengok di mahkota sendiri, ya, di mahkota sendiri itu berlaku. Apabila dalam sudut pemimpin-pemimpin dalam PN sendiri menyatakan apa? UMNO tidak tergugat di mahkota. Ya. Kita lihat pemimpin PN dalam PN itu sendiri ni walaupun dalam sudut musuh. Dan akhirnya undi itu diterjemahkan oleh rakyat. Itu realiti dia. Dan kalau nak cerita pula hari ini, adakah bila UMNO bertanding, ya, dalam sudut pekerjaan yang bekerjasama hari ini, dalam sudut DAP ataupun PKR itu membantu sepenuhnya? Tidak. Tetapi atas kepercayaan tu saya cakap tadi, kita tidak boleh melihat sesuatu undian atau kemenangan itu dibantu oleh lain-lain parti. Tidak. Sebab kekuatan parti itu adalah pemimpin setempat yang diberi tanggungjawab mewakili suara rakyat untuk menang, dan mereka ini dah buat kerja dari awal. Itu realiti dia. Kita lihat di negeri. Kenapa di negeri kita menang? Sedangkan itu adalah kuasa, makna kursi yang dimenangi oleh Bersatu. Tapi kenapa mereka tidak boleh mengekalkan? Ini kita jaga hari. Berfikir kita cara kontak dia adalah menyeluruh, terbuka. Kita melihat dalam sudut kelebihan dan kekurangan. Itu saja daripada saya. Teruskan. Okey, saya lanjutkan kembali pandangan saya. Bukankah lebih molek kita menjemput kembali seseorang yang dikatakan negarawan itu dan juga pengasas UMNO baru itu bersama-sama kembali, kan, membina saf dan juga kekuatan yang sama bagi menaikkan reputasi UMNO itu sendiri? Tak boleh. Tak boleh. Maksud tuan negarawan tu banyak. Siapa dia? Negarawan itulah yang nak padamkan UMNO. Tak boleh. Maksud tuan tu negarawan tu siapa? Saya nak tahu. Negarawan ni ramai, banyak. Seorang yang pernah menjawat sebagai Perdana Menteri Malaysia keempat dan juga Perdana Menteri Malaysia yang ketujuh.
Yes. Tak boleh lah sebab dia berusaha untuk tamatkan riwayat UMNO. Tak boleh. Saya nak tanya Tuan lah ya. Saya bagi soalan kat Tuan lah. Dalam sudut ini ya. Saya merujuk kepada satu sudut yang simple lah. Tuan menjadi ahli keluarga, ya. Tiba-tiba, ya, ada orang nak mencorak keluarga Tuan. Agak-agak Tuan setuju atau tidak? Itu saya nak tanya. Tuan nak asyik bagi soalan, saya nak bagi soalan pada Tuan. Okey, yang ini tidak terkait dengan parti UMNO itu sendiri kerana perjalanannya berbeza. Sedangkan dari segi sejarahnya, ketika UMNO itu diharamkan, tertubuhnya UMNO baru itu adalah hasil usaha daripada negarawan tersebut dan menerajui UMNO itu sebelum beliau meletakkan jawatan dan menyerahkannya kepada Tun Abdullah Ahmad Badawi. Dan itu adalah hakikat yang tidak kita boleh pungkiri.